Tanya AP Anda. Ya, kita bertemu lagi dalam rancangan Tanya AP Anda yang ke udara ya. Sekali dalam 2 minggu bersama dengan Zaza Majid sekali lagi pada petang ini untuk sama-sama kita mengupas tentang topik hari ini iaitu menjunjung budi meneruskan legasi generasi perintis. Cukupkah dengan PGP? Dan PGP ataupun pakej generasi perintis ini juga adalah antara isu ya ataupun hal yang telah pun disentuh oleh anggota-anggota parlimen yang telah pun bersama kita sepanjang siri ini. Dan hari ini adalah yang terakhir penutupnya ya, dan dengan itu kita bersama dengan Speaker Parlimen yang juga pengerusi jawatan kuasa pakej generasi perintis bagi masyarakat Melayu, Puan Halimah Yaakob. Selamat petang Puan. Terima kasih. Selamat petang. Ya, dan pastinya ya pakej ini merupakan antara yang telah diperkenalkan oleh Perdana Menteri ya pada awal tahun ini, dan mungkin setengah orang telah pun mendapat gambarannya. Ada juga yang masih lagi cuba memahami sebahagiannya ya. Ada juga yang mungkin baru mengenal dan sebagainya, sebab setiap dari kita mempunyai pemahaman yang berbeza dan memerlukan masa ya Puan ya. Jadi bila bercakap tentang pakej generasi perintis, kalau dapatlah Puan ya berkongsi lebih lanjut lagi tentang skim-skim yang ada untuk PGP ini. Seperti yang kita ketahui, tujuan pakej perintis ini, generasi perintis ini adalah untuk menghargai mereka yang telah membuat banyak sumbangan dan juga berkorban kepada dalam membina Singapura dalam tahun-tahun selepas kita merdeka, iaitu dalam tahun 1965. Jadi kerana mengenangkan jasa mereka, maka pemerintah pun mengadakan pakej ini bertujuan untuk mengurangkan kebimbangan mereka dan juga keluarga mereka tentang kos kesihatan, rawatan kesihatan. Jadi kita tahu semakin seseorang tu menua, semakin beban untuk mengalami melalui kos rawatan kesihatan pun meningkat. Jadi tujuannya adalah untuk mengurangkan tekanan. Dan ini dilakukan dalam beberapa aspek, iaitu satu daripadanya adalah dengan memberikan subsidi yang lebih tinggi, iaitu kalau dibandingkan dengan mereka yang bukan perintis, yang seseorang tu yang anggota perintis mendapat subsidi yang lebih. Misalnya kalau mereka pergi ke poliklinik, kalau buat masa ni, kalau mereka belum ada pakej ini, mereka terpaksa bayar $20 misalnya, tetapi di bawah pakej ini jika mereka ada kad perintis, mereka hanya perlu bayar $10. Jadi dikurangkan lagi apa yang telah diberikan sebagai subsidi, dikurangkan lagi bagi mereka. Tapi mereka haruslah telah menjadi rakyat Singapura sebelum 1987 dan mereka harus berumur 65 tahun. Itu merupakan syarat-syaratnya. Dan mereka juga, yang penting juga, mereka jika ada terdapat seseorang tu yang merasakan bahawa mereka sepatutnya layak, tetapi mereka tidak diberikan pakej ini, mereka boleh membuat rayuan. Ada sebuah panel yang akan menimbang semua rayuan yang dibuat mereka. Misalnya, biasanya mereka yang membuat rayuan adalah mereka yang tidak memenuhi syarat menjadi rakyat Singapura sebelum tahun 1987. Mungkin kerana mereka memang telah lama berada di Singapura, namun kerana mereka tidak membuat aplikasi, tidak membuat permohonan ataupun sebab-sebab lain kenapa mereka tidak menjadi rakyat Singapura sebelum 1987. Itu satu sebab. 1,200 rayuan telah pun dibuat. Saya rasa itu dalam ringkas, apakah bantuan yang akan diberikan. Dan saya rasa hampir semua yang mungkin telah pun menerima pakej mereka, yang penting adalah kad. Kad perintis tu, kalau kita bandingkan dengan kad CAS misalnya, sebagai satu contoh, kad perintis tu memberikan potongan kos rawatan di klinik-klinik GP yang lebih baik daripada kad CAS yang ada. Kad CAS biru pun potongannya tidak begitu baik kalau dibandingkan dengan kad perintis. Jadi kata orang tu memang ada menjadi anggota perintis ni memang tentu sekali istimewa ya. Ada keistimewanya. Jadi saya berharap bahawa masyarakat kita, anggota perintis kita akan betul-betul faham tentang keistimewaan kad perintis ini.
Kadang-kadang saya dengar nak pergi ke klinik pemerintah untuk kerana gigi mereka nak mendapatkan rawatan dan sebagainya agak sukarlah kerana kena tunggu masa yang lama. Tapi kalau mereka gunakan kad perintis mereka boleh pergi ke klinik-klinik private untuk mendapatkan rawatan gigi. Jadi mereka mendapat potongan harga. Jadi lebih mudahlah bagi mereka. Tujuannya adalah mengurangkan beban, memberikan potongan kos rawatan yang lebih. Jadi mengurangkan perasaan bimbang bagi kaum perintis kita, golongan perintis kita dan juga anak-anak mereka. Yang penting anak-anak mereka, ramai yang semasa saya jumpa mereka, sama ada dari dalam lawatan rumah ke rumah di kawasan undi saya ataupun di sesi berjumpa penduduk, inilah kekhawatiran mereka tentang kos rawatan. Jadi saya rasa pemerintah memang betul-betul memberikan sokongan dalam mengadakan pakej golongan perintis ini. Itu dia antara manfaatnya ya, seandainya anda tergolong dalam generasi perintis ini, punya kad perintis, juga skim-skim khusus lah ya bagi generasi perintis ini seperti Medishield sepanjang hayat, skim pendapatan sepanjang hayat CPF bagi warga tua dan yang lainnya yang akan disentuh sebentar saja lagi ya, untuk membantu terus golongan perintis mengiktiraf pengorbanan mereka, jasa mereka dan mengurangkan tekanan dan beban pastinya. Dan pastinya untuk memastikan mutu kehidupan yang lebih baik lagi untuk generasi perintis ini.